minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi qail Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul fa'fu 'anna. Walidina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Ayuhal muslimin wal muslimat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana masih lagi malam ni merupakan malam yang ke-22. Allah Taala bagi sihat, panjang umur, dapat kita berjumpa dengan malam 22 Ramadan. Adakah malam ni malam Lailatul Qadar? Tak. Sebab Nabi sebut Lailatul Qadar itu malam 10 terakhir dan malam ganjil. Tapi disuruh kita memperhebatkan atau memperbanyakkan amalan, lebih-lebih lagi 10 yang terakhir. Banyak lagi kita nak pergi, tuan-tuan. Ada berapa hari lagi? Ada 8 hari ataupun 9 hari lagi. Raya belum tentu jumpa lagi. Itu pasal jangan beli baju raya awal-awal. Selalunya orang yang beli baju raya banyak ni orang tak puasa. Jadi mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan sampai akhir Ramadan dan Allah Ta'ala rezekikan kita bertemu dengan malam Qadar. Jadi alhamdulillah. Cuma kita sedih. Saya sedih sikit, tuan-tuan. 1-2 hari ni saya tengok ramai orang Islam Melayu yang tak puasa. Kemudian tunjuk-tunjuk lah tu. Rokok, minum air, makan. Di halayak ramai. Ini namanya fajir. Apa fajir? Makna dia buat dosa tapi tak ada rasa malu. Sepatutnya malu itu adalah pakaian orang beriman, orang Islam. Bila tak ada malu, Allah. Kita takut ada zindik. Apa dia zindik? Orang yang menyembunyikan kekufuran dia ataupun ketidaksukaan daripada Islam itu. Itu kita takut. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan, masih lagi Allah Ta'ala jemput ke surau, ke masjid. Kita datang surau ni selalu saya sebut, bukannya kita bagus. Pilihan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih sampai penghujung. Kita tengok bab malu tadi, tuan-tuan. Kalau kita masih ingat, arwah mak kita dulu waktu dia tak puasa, adakah dia makan depan kita? Tak. Malu dia. Kalau terjumpa pun, terserempak pun dia sorok makanan. Itu perasaan malu. Ibu-ibu yang belakang tu yang masih lagi Allah Ta'ala bagi ABC. Tahu ABC? Allah bagi cuti. Datang bulan, jangan buat makan kat rumah macam biasa. Mentang-mentang tak puasa, pagi Ahad dia keluarkan sotong, keluarkan udang. Sedap. Fish cake, fish ball, goreng. Masa goreng tu suami tu bersin 2-3 kali. Apa awak masak ni, nasi goreng? Tak rasa tak? Bukan gitu. Maksudnya ada malu bagi membolehkan kita mendidik anak-anak kita yang masih kecil untuk berpuasa. Jadi saya pesan sangat-sangat ibu-ibu yang belakang tu, yang ada haid lagi lah, yang dah tak ada datang haid tu, teruslah berpuasa. Itu bahagian masing-masing. Jadi tuan-tuan dan perempuan, matlamat kita akhirnya apa dia? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa dan
Sifat yang mulia itu dua sifat yang banyak menghantar manusia ke syurga Nabi sebut. Tu. Jadi mudah-mudahan di penghujung nanti kita berjumpa dengan apa yang disebutkan takwa yang Allah Ta'ala sebut. Matlamat kita adalah syurga. Tapi nikmat yang terbesar selalu saya sebut. Nikmat sebagai orang beriman dan orang Islam, nikmat yang paling besar yang disebut ialah apabila dapat memasuki syurga, kemudian dia jadi pilihan melihat Allah Ta'ala. Melihat apa yang dikatakan zat Allah Ta'ala itu adalah nikmat yang paling besar. Tak ada nikmat daripada itu dah. Apa pun yang ada pada kita hari ni dekat dunia ni merupakan benda yang sementara. Rumah besar, kereta besar, gaji besar, semuanya Allah Ta'ala sebut apa? Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dan harta dan kehebatan, kemewahan dunia itu adalah palsu belaka. Tu. Kita sembahyang. Yang apa? Yang memberi kita rezeki, yang memberi kita nyawa, yang memberi kita iman, yang memberi kita anak, memberi kita isteri, memberi kita sehat. Sembahyang. Dah lama dah kita sembahyang Allah, menghadap Allah. Apakah tidak rindu kita untuk melihat Allah yang selama ini dah berpuluh-puluh tahun kita sembah. Jadi doalah mudah-mudahan kita di antara yang Allah Ta'ala pilih dapat melihat apa yang dikatakan wajah Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semua orang nak masuk syurga. Kalau tanya, semua orang nak masuk syurga. Elikat pun nak masuk syurga. Aku tunggumu di pintu syurga. Tu lagu dia. Tapi siapa-siapa yang beriman masuk syurga ni dua je. Ada kena dua benda, tuan-tuan. Pertamanya beriman, yang keduanya tidak mempunyai dosa. Disebut orang yang mempunyai iman walaupun sebesar zarah, kalau masuk dalam neraka, habis saja, selesai saja penyiksaan, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Cuma dia berkata-kata lah dalam syurga, lama kau tak nampak mat, aku masuk neraka dulu. Dan orang yang nak masuk syurga ialah orang yang tidak ada dosa. Pertama, dosa ada dua, tuan-tuan. Selalu saya sebut benda ni. Pertama ialah dosa dengan Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dosa dengan Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan taubat, istighfar, insya-Allah Allah Taala ampunkan. Yang payahnya dosa sesama makhluk. Sesama makhluk tu apa dia, ustaz? Sesama manusia, sesama binatang yang ada hidup di dalam dunia ni. Ada dosa. Nampak kucing tak ada pasal-pasal kita pergi sepak, dosa. Gitu. Jadi dengan bulan Ramadan ni, tuan-tuan, bila kata hujung dia bulan Ramadan nanti, bila disebut fitrah, maknanya kita bersih. Inilah waktu terbaik. Jika ada persisihan faham dengan mak ayah ke atau adik-beradik, kita merendahkan diri, pergilah bersalam dan berbaik-baik dengan mereka. Dosa sesama manusia ni, tuan-tuan, selagi tak minta ampun, selagi itu tak diampunkan. Allah Ta'ala takkan ampunkan dosa kita sesama manusia. Pelik ada orang bermusuh dengan adik-beradik dia sampai meninggal. Allah. Ada tak? Ada. Pelik tengok orang bermusuh dengan mak ayah dia sampai meninggal. Apalah kiranya kalau mak kita tu, tuan-tuan. Walaupun mak kita tu cakapnya salah, tapi kita ni sebagai anak merendah diri, pergi jumpa dengan mak ayah tu, minta maaf dan minta ampun. Baikkan silaturahim, silarahmi. Silah apa dia silah? Penyambung.
Penyambung. Orang ngaji tajwid tahulah mat silah. Mat penyambung. Sambungkan balik silaturahim berbaik-baiklah. Itu sebab Nabi sebut. Ni bukan saya sebut, tuan-tuan. Cilaka orang yang jumpa dengan mak ayah dia waktu tua, tak dapat berkhidmat untuk mak ayah dia dan tidak mendapat pengampunan daripada mak ayah dia. Jadi saya pesan pada yang ada mak ayah ni, yang muda-muda ni ada mak ayah, bila hujung-hujung minggu tu ada peluang balik berbuka dengan mak ayah, santun ni mak ayah tuan-tuan mentara ada. Gitu. Baik, untuk malam ni saya bawa satu hadis. Nabi sebut ada 4 golongan manusia. Kita rindu nak masuk syurga, tapi ada jenis 4 golongan manusia yang syurga rindu pada dia. Syurga rindu pada dia. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau sebut Ibnu Abbas ni maknanya anak kepada Abbas. Nama dia Abdullah bin Abbas. Siapa dia Abdullah bin Abbas ni, tuan-tuan? Sepupu Nabi lah. Saidina Abbas tu bapa saudara Nabi. Ibnu Abbas tu anak kepada Abbas. Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Baru-baru ni 17 Ramadan kita selalu bercerita tentang turunnya Al-Quran. Tapi ada lagi satu sirah, sejarah yang besar berlaku 17 Ramadan juga. Apa dia, tuan-tuan? Perang Badar. Perang Badar berlaku 17 Ramadan juga. Ini pun untuk pengetahuan lah. Badar Kubra nama dia. Kenapa dinamakan Badar? Sebab tempat perang tu ada satu pigi, nama pigi tu Badar. Kenapa pigi tu dinamakan Badar? Sebab orang yang gali pigi tu nama dia Badar. Tu. Berapa kali Nabi pergi perang? Berapa kali Nabi pergi perang, tuan-tuan? 19 kali. Saja dia cerita perang ni. Kalau nak ajak perang ni semua dah tak boleh pergi dah ni. Darah tinggi, kencing manis, berang benda. Saja cerita. Dan Nabi perang 19 kali. Berapa ramai yang Nabi bunuh? Berapa orang yang Nabi pernah bunuh dalam peperangan? Cuma seorang. Ubay bin Khalaf dalam peperangan Uhud. Yang lainnya Nabi tak pernah bunuh. Sebab Nabi ni salah satu orang manusia yang mulia. Baik, saya kembali kepada hadis yang saya nak sebut tadi. Apa dia Nabi sebut? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-jannatu mushtaqatun ilal arba'ati nafar." Syurga itu rindu kepada 4 golongan. Kita rindu nak masuk syurga, tapi syurga ada rindu pada 4 golongan. Yang pertama disebut apa? Talil Quran. Orang yang rajin baca Quran. Rajin dan pandai baca Quran tu. Kita tengok daripada maghrib semalam sampai isyak tadi, berapa banyak kita baca Quran. Tengok. Kalau ulama cakap, kalau kita satu hari tak dapat baca Quran sekurang-kurangnya 55 ayat, kita termasuk dalam orang yang lara. 55 ayat panjang ke? Tak panjang. Yasin pun 83. Surah Al-Mulk pun 30. Jadi rebut peluang ni, tuan-tuan. Sempena dengan Ramadan ni, perbanyakkan baca Quran. Quran. Waratilil Quran tartila. Bacalah Quran itu dengan betul. Baca selalu. Dan dalam masa yang sama memperbaiki bacaan Quran. Tanya diri kita, tuan-tuan. Hari ni kita banyak baca Quran ke ataupun banyak kita baca WhatsApp? Daripada maghrib semalam sampai isyak tadi, banyak kita baca Quran ke ataupun banyak kita tengok YouTube ataupun banyak kita tengok TikTok, Facebook. Kalau banyaklah benda tu lebih pada baca Quran, maknanya kita rugilah. Rugi kita. Dalam bulan Ramadan, setiap amalan yang
sunat, seolah-olah ganjaran dia sama menyamai yang wajib. Dan yang wajib itu digandakan 70 kali ganda. Jadi banyakkan baca Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi sebut orang yang dirindu oleh syurga ialah wahafizil lisan. Apa dia? Orang yang pandai menjaga lidah. Orang yang pandai menjaga lidah. Sebab dalam hadis yang lain Nabi sebut, man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, falyakul khaira aw liyasmut. Sebutlah benda yang baik ataupun diam. Saya selalu sebut benda ni tuan-tuan. Malam ni saya ulang lagi sekali. Kita selalu Nabi sebut ada dua anggota yang banyak mengantar manusia ke neraka. Pertama ialah mulut dan yang keduanya ialah kemaluan. Mulut kita ni banyak mengumpat. Ribah. Apa dia ribah? Kita menceritakan hal orang di belakang dia. Kalau dia dengar, dia marah. Sedangkan cerita tu betul. Itu dinamakan mengumpat. Kita selalu cakap, ustaz ni bukan ngumpat, ni betul. Betul tu lah mengumpat. Nak minta maaf, kena pergi jumpa depan-depan, minta maaf. Satu hari berapa kali kita mengumpat? Allah banyak. Hari ni orang mengumpat pakai handphone dia. Dapat je forward. Wallahu a'lam, betul ke tak betul pun forward. Yang kedua, kita banyak dosa mulut. Apa dia? Fitnah. Apa dia fitnah? Mencerita hal orang di belakang dia, dan jika dia dengar dia marah. Sedangkan cerita itu tak betul, itu dinamakan fitnah. Fitnah. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, al-fitnatu akbaru minal qatl. Sesungguhnya fitnah itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Tu. Sebab kalau kita ni tuan-tuan, lalunya kalau kita berjalan rumah orang balik, kita duduk dalam kereta, kalau bini kita mula nak mengumpat tu, kita kena block dia. Ada je cerita dia. Tidak-tidak pun dia cakap, abang tengok tadi. Apa dia, abang perasan tak? Apa? Rumah Kak Long tadi tu langsir dah 3 tahun tak tukar. Saya buat ke apa? Tak. Patutnya kita block. Awak jangan cerita. Bila cerita langsir ni tuan-tuan, saya pernah pergi rumah almarhum Tuan Guru Ni Aziz di Pulau Melaka. Waktu tu saya pergi dengan arwah ayah saya, dengan arwah mak saya. Bila saya sampai dekat rumah dia tuan-tuan, depan rumah dia ada sebiji TZM motor dan kereta perdana, kereta resmi dia. Naik rumah dia, kerusi rumah dia tuan-tuan, Allah. Menteri besar tu. Menteri besar, ahli parlimen dan adun, ahli Dewan Undangan Negeri. Gaji berpuluh ribu. Tuan-tuan naik rumah dia, kerusi rotan. Allah. Kerusi rotan tu, yang cushion atas satu bawah satu boleh cabut tu, kan? Tu. Dan saya sebut bab lansir. Lansir ni mahal. Lansir ni mahal. Lansir dia yang kain dia berlubang-lubang tu. Arwah mak saya cakap lansir ni murah ni Zamri. Berapa? RM2.70 semeter. Tuan-tuan bayang. Rumah menteri besar. Dan lansir dia tak ada railing tu tuan-tuan. Dia paku ujung, paku sini. Lepas tu dia pakai yang bulat tu, spring tu, tu. Rumah tuan-tuan pun tak pakai tu dah. Jangan cakap rumah tuan-tuan, surau pun tak pakai dah. Punyalah tawaduk. Seorang menteri besar. Langsir murah tuan-tuan. Kalau nak ikutkan gaji berpuluh-puluh ribu. Itu yang disebut syurga ini adalah, dunia ini adalah syurga bagi orang kafir. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Wa mut'imil ji'an. Syurga rindu orang yang ketiga, iaitu orang yang memberi orang lain makan. Memberi orang lain makan. Rajin-rajinlah bagi makan. Bersedekah. Nabi sebut, kalau orang bakil tu Nabi sebut apa? Al-bakhilu ba'idu minallah wa ba'idu minan nas wa ba'idu minal jannah. Orang bakil tu jauh daripada Allah, jauh daripada manusia dan jauh daripada syurga. Wa qaribu ilan nar, dan orang bakil itu dekat dengan neraka. Jadi sempena 10 terakhir ni tuan-tuan, mulanya malam semalam sepatutnya. Malam-malam ganjil lah kalau tuan-tuan nak pilih, bawalah setidak-tidaknya RM4. RM4 cukup lah. Kalau lagi banyak lagi bagus. Maghrib tu datang, ataupun nak sembahyang isyak tu datang, niat dalam hati, RM1 ni untuk aku, RM1 ni arwah ayah aku yang bersedekah, RM1 ni arwah mak aku yang bersedekah, dan RM1 lagi ni untuk orang rumah isteri aku. Itu kalau satu bini lah. Kalau 2 bini tuan-tuan kira lah berapa. Kalau 3 ke 4 ke, dah bini banyak sendiri lah, kira tak? Kalau bini 4 campur anak diri sendiri dah 5 kan. Mak ayah 6, 7 gitu. Kenapa? Kalau malam tu jatuhnya malam qadar, maknanya seolah-olah ayah kita bersedekah selama 83 tahun. Rebut pahala ni tuan-tuan. Itu kalau yang tak ada duit lah. Yang tak banyak duit macam saya ni, bawa lah RM5 ke, masuk niat. Dalam hadis tu bukan dia cakap aku bersedekah untuk ayah aku, dah. Untuk mak aku, dah. Disebut dengan Nabi, ya Rasulullah, mak aku ni suka bersedekah. Adakah kalau aku bersedekah dan aku niatkan seolah-olah mak aku yang bersedekah dan dia dapat pahala? Nabi sebut, na'am. Itu hadis sahih. Jadi niatkan seolah-olah mak ayah kita yang bersedekah. Terutamanya malam 10 terakhir dan malam yang ganjil. Banyak ke RM5? Tak banyak. Tapi kalau ada lebih lagi bagus. Termasuklah ibadah-ibadah yang lain. Orang Melayu ni kadang-kadang beramal pelik. Dia nak sembahyang tarawih, tapi lepas isyak tak nak sembahyang sunat ba'diyah, duduk tengok cecak. Bukan orang sini lah, orang Colombia tu. Pelik lah. Ada juga yang datang sembahyang tahajud malam, qiyamul lail. Orang sembahyang subuh jemaah, dia balik rumah. Pelik lah. Saya dah cakap dah, sembahyang paling mahal berjemaah ialah sembahyang subuh pagi Jumaat. Yang keduanya ialah sembahyang subuh setiap pagi. Kita kejarkan sembahyang sunat tahajud, kita kejarkan sembahyang sunat tasbih, kita kejarkan sembahyang sunat hajat. Tapi waktu subuh orang sembahyang berjemaah, kita balik. Pelik lah. Tu. Ni dulu ni 10 yang pertama penuh orang sampai belakang lah. Nabi cakap kejar yang 10 terakhir. Orang Melayu ni kejar 10 terawal lah tu. Pelik. Pelik betul lah orang Melayu ni beramal. Bukan Melayu sini lah, Melayu Colombia. Colombia. Dan yang terakhirnya tuan-tuan. Yang terakhirnya setengah jam ya kan. Jadi yang terakhirnya wasaimi fi syahri Ramadan. Syurga rindu pada orang yang rajin berpuasa dalam bulan Ramadan dan teruja dengan kedatangannya Ramadan. Sampailah bila? Sampai penghujung Ramadan. Gitu. Dan saya selalu menyebut pada tuan-tuan, tingkatkanlah tingkatan puasa kita. Bukan saja menjaga perkara yang membatalkan puasa, tetapi dalam masa yang sama menjaga perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Jagalah panca indera yang Allah Ta'ala bagi. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang Allah Ta'ala pilih.
Dan mudah-mudahan, saya sebut lagi sekali, doalah sama-sama tuan-tuan. Kita di antara yang Allah Ta'ala pilih memasuki syurga, kemudian terpilih juga dapat melihat apa yang dikatakan wajah Allah Ta'ala. Saya rasa cukup sekadar tu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau lah Tuhan yang mengatur segala-galanya, ya Allah. Engkau yang mengetahui akan dosa dan aib-aib kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh ahli keluarga kami, ya Allah. Sama ada yang hidup, lebih-lebih lagi yang telah berada di kubur, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Kau ketuklah hati-hati kami yang keras ini, ya Allah, agar dapat kami beribadah dengan lebih baik di bulan Ramadan, terutamanya sembahyang 5 waktu sehari semalam dalam keadaan berjemaah, ya Allah. Seterusnya dapat mengamalkan sembahyang berjemaah seterusnya sehinggalah akhir hayat kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Kepada seluruh ahli keluarga kami yang telah berada di kubur, ya Allah, permudahkanlah mereka di kubur, ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka, ya Allah. Terangilah kubur mereka, ya Allah. Kau tukarkanlah lubang kubur yang sempit kepada taman-taman syurga yang penuh dengan kenikmatan, ya Allah. Kami khususkan doa ini buat kepada kedua ibu bapa kami, ya Allah, yang telah banyak berjasa dan berkorban demi kami, ya Allah. Dari awal kelahiran kami hinggalah mereka menutup mata, ya Allah. Tidak putus-putus mereka membanting tulang, memeras keringat untuk pakaian yang kami pakai, makanan yang kami makan, pelajaran yang dibekalkan kepada kami, ya Allah. Tidak terbalas kami akan jasa dan pengorbanan mereka, ya Allah. Hanya doa yang boleh kami panjatkan buat mereka, ya Allah. Kami khususkan juga doa ini buat pasangan kami, anak menantu kami, ahli keluarga terdekat kami yang telah mendahului kami, ya Allah. Sebagai manusia biasa tentulah banyak salah dan silap yang mereka lakukan semasa hayat mereka, ya Allah. Namun Engkau lah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang, ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan mereka, ya Allah. Terimalah akan amal ibadah dan kebajikan yang pernah dilakukan semasa hayat mereka, ya Allah. Himpunkanlah roh mereka di dalam gulungan orang yang beriman dan beramal soleh, ya Allah. Himpunkanlah roh mereka di dalam gulungan orang yang mendapat nikmat-Mu di dalam kubur, ya Allah. Seterusnya ke syurgalah hendaknya mereka dan juga kami, ya Allah. Bagi bertemu dengan-Mu, ya Allah. Bagi bertemu dengan para Rasul-Mu, terutamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bertemu dengan seluruh ahli keluarga kami yang telah lama meninggalkan kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana innaka antas sami'un alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wa nadimna ala ma fa'alna